Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan limpah taufik hidayat pada Allah, kita dapat meneruskan lagi pengajian kitab Hayatus Sahabah pada malam ini. Masih lagi berada dalam bab awal dalam kitab ni. Jadi kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh, yang disusun oleh Maulana Yusuf Kandahlawi daripada Kandla, UP, Uttar Pradesh, India. Ya. Jadi dalam 3 jilid. Jadi kitab ini ialah disusun untuk tertib dan usul-usul dakwah seperti mana yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab rujukan kita nak buat apa-apa, kita tidak boleh lari pada Quran, hadis ataupun sunnah dan juga sahabat. Bagaimana sahabat buat satu perkara itu, kan? Sebab sahabat ini mereka yang dapat ilmu secara terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Itu keistimewaan mereka, dan Allah sebut mereka dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu an. Selain pada sahabat tidak ada jaminan keredaan Allah, kan? Sahabat ni jaminan keredaan Allah secara nas, dalil yang jelas secara qat'i. Qat'i ni putus, kan? Kata apa? Dalil yang qat'i, dalil yang putus, yang jazam, yang tidak boleh dipertikaikan lagi dalil Quran. Betul tak? Kan tuntutan beriman dengan Quran ni, beriman dengan 6236 ayat. Cetakan sekarang 6236 ayat, semua tolak satu ayat macam tolak satu rukun iman, kan? Rukun iman tolak satu, tinggal kosong, bukan tinggal 5. Jadi kita setiap ayat kita beriman, walaupun kita tak tahu apa tafsiran dia, apa maksud sebenar Allah, kan? Sebab tafsir ni mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala sekadar kemampuan manusia. Sebab tu ulama tulis tafsir ayat ini, maknanya mengetahui apakah maksud ayat itu, maksud yang Allah Ta'ala maksudkan. Untuk mengetahui maksud itu sekadar kemampuan manusia melalui tafsiran Nabi, kan, melalui bahasa, kan, apakah yang Allah hendaki pada ayat, maksud pada ayat itu. Jadi sahabat-sahabat mereka telah disebut dalam Quran radhiyallahu anhu wa radu an. Mereka buat salah, ayat yang sama juga Allah ampunkan mereka, sebab mereka bukan maksum. Jadi kita rujukan kita, kan, dalam buat apa-apa macam mana sahabat buat. Sebab sahabat dia buat sesuatu, dia lihat macam mana Nabi buat, kan? Sebab hidup satu zaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lihat kepada satu kisah, kan? Kisah ialah bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Maharaja Rom, Herakl, ataupun bahasa Inggeris dipanggil Hercules, kan? Bahasa Arab dia panggil Herakl, kan? Maharaja Rom satu ketika. Jadi
bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan, memanfaatkan keamanan untuk menjalankan tugas. Maksud Nabi SAW diutuskan bi'asah ni kebangkitan Nabi itu apakah maksudnya? Pengutusan sebagai Rasul, apa dia maksudnya? Kita kena faham maksud, kan? Maksud dia ni apa? Supaya manusia kenal Allah, manusia beriman, mentauhidkan Allah. Hasil daripada itu maknanya manusia akan selamat daripada azab api neraka kekal selama-lamanya. Itu maksudnya, ya. Nabi diutuskan untuk maksud itu. Hak lain-lain, hak Nabi SAW melakukan jihad dan sebagainya, itu bukan maksud, ya. Itu sebagai halangan sementara terhadap tugas-tugas nubuwah, tugas-tugas kenabian. Ada halangan, maka terpaksa nak rempuh halangan itu. Seperti mana ulama dia membuat perumpamaan seperti mana kereta bomba, kan, untuk selamatkan kebakaran dalam satu bangunan. Bangunan tu katakanlah ada 1000 orang, tapi di tengah-tengah jalan tu ada halangan, ada 10 orang, kan, dia menghalang lalu lintas halang. Jadi kalau tak rempuh 10 orang tu, 1000 orang akan mati dan bangunan terbakar, ya, 1000 orang akan mati. Nak buat macam mana? Kita nak selamatkan 1000 ke nak selamatkan 10 orang? Orang cerdik memikir 1000 ramai lagi mana bangunan. Kalau tak pergi segera, mati semua, terbakar. Tapi halangan 10 orang tu, nak buat macam mana? Terpaksa atas keadaan tu. Jadi orang yang menghalang usaha dakwah, bukan setakat dia tidak beriman, tapi dia halang orang lain untuk beriman, maka itulah perintah Allah kepada kita, kan? Perintah Allah, bukan perintah Allah. Jadi itulah ulama buat perumahan tu. Nabi SAW diutuskan untuk selamatkan manusia daripada api neraka. Api neraka ni bukan macam api dunia, kan? Api dunia ni sementara sekejap saja. Api neraka ni selama-lamanya dibakar. Api neraka kalau tidak mentauhidkan Allah, betul tak? Ya. Tempoh 60-70 tahun ni, hidup ni sekejap, ya, kan? Tapi kalau tak beriman, bukan dibakar 60-70 tahun dalam api neraka, selama-lamanya. Cuba kita fikirkan, kan? Selama-lamanya. Jadi Nabi SAW selepas perjanjian Hudaibiyah, genjatan senjata, Nabi selepas hijrah ke Madinah, perang Badar, perang Uhud, kan, perang Ahzab, kan. Jadi berlaku perang, tidak ada masa untuk menyebarkan Islam dengan senang. Halangan tu banyak. Orang musyrikin, dahlah Nabi dan sahabat pergi ke Madinah, mereka tak senang juga, halang juga usaha penyebaran, usaha dakwah di Madinah. Tetapi hikmah selepas perjanjian Hudaibiyah, maka itulah genjatan senjata selama 10 tahun. Itulah peluang Nabi SAW melebarkan, meneruskan tugas dia sebagai seorang Rasul untuk supaya manusia mendapat rahmat, masuk Islam dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab Nabi mula fikir untuk hantar utusan dakwah ke kuasa-kuasa besar pada masa itu. Pada kuasa besar itu Rom dan Farsi, kan? Nabi tulis surat kepada Raja Habsyah, kepada Raja Farsi, kepada Raja Rom, kan? Dan hantar sahabat, bukan setakat tulis surat, hantar utusan untuk dakwah mereka kepada Islam, perkenalkan Islam. Jadi itulah tugas kita sebenarnya. Kita, keamanan itu digunakan untuk penyebaran Islam, untuk dakwah. Bukan keamanan yang kita sebab kita rasa selesai, kita tak kembangkan Islam. Bila tak kembang, kita tak sampaikan Islam, maka kita tinggalkan tugas yang Allah Ta'ala sebut sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan? Kamu umat yang terbaik dah hilang. Kita tidak dapat title ni, kan? Gelaran umat yang terbaik. Kita tak layak untuk mendapat gelaran itu. Kata Sayyidina Umar,
radhiyallahu anhu. Kan, selagi kalau kita tidak membuat amal ma'ruf nahi munkar, kita tidak layak mendapat gelaran khairul ummah. Sebab Allah sebut kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Kamu dikeluarkan untuk manfaat. Apa dia manfaat? Kan? Manfaat untuk manusia, supaya manusia kenal Allah, supaya manusia mentauhidkan Allah. Ukhrijat linnas. Linnas itu untuk semua manusia. Di mana ada manusia, di situ kena sampaikan. Di mana ada manusia, seluruh dunia ada manusia. Di hutan-hutan, di padang pasir, di hujung-hujung dunia ada manusia. Kita kena tugas kita menyampaikan. Bukan tugas kerajaan, bukan tugas alim ulama semata-mata, tugas setiap orang Islam. Seperti mana yang disebut oleh Quran. Allah Ta'ala sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, sahabat-sahabat mereka buat. Ya. Jadi ini kita baca kisah-kisah sahabat ni, semoga boleh memberi, kita kata, pedoman kepada kita bagaimana kita untuk menyampaikan Islam. Apakah orang menyedarkan kita tugas kita. Kan, kita tak boleh buat, kita suruh orang lain, kita galakkan orang lain, kita bantu orang lain buat. Kan? Kunu ansarallah. Kamu jadilah penolong-penolong Allah, penolong-penolong agama Allah. Allah sebut dalam Quran. Baik. Jadi kisah ini adalah kitabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Qaisar Malikir Rum. Pengutusan surat, Nabi menghantar surat kepada Qaisar, raja ataupun maharaja Rom, kerajaan yang besar pada masa itu. Ini berlaku pada tahun 6 Hijrah, selepas Nabi balik daripada Hudaybiyah. Kan? Sebab perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian damai dah, tak ada halangan, dalaman tak ada masalah. Ini Islam boleh dikembangkan keluar Madinah. Kan? Jadi masa itulah Nabi mengutuskan seorang sahabat. Bersama surat itu Nabi utuskan sahabat dan rombongan lah. Ya, tak, sahabat bukan seorang sahabat, tapi diketuai oleh sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Kalbi ni pula, kan, seorang yang nama dia Ibnu Khalifah bin Farwah bin Fadalah, sahabat yang masyhur. Yang masyhur keistimewaan Dihyah Kalbi ni, rupa cantik, segak, orang segak, cantik. Bentuk, rupa bentuk dia itu, fizikal dia tu, malaikat, bila malaikat datang pada Nabi berupa seorang manusia, maka rupa sahabat yang bernama Dihyah Kalbi ni, malaikat menyerupai sahabat ini. Kan ada hadis yang kita dengar, hadis Jibril yang masyhur kan, malaikat datang, malaikat tanya berbentuk manusia kan, pakai yang putih kan, belaga lutut dengan Nabi, kata mal iman, mal Islam, mal ihsan. Hadis dipanggil hadis Jibril. Jadi bila malaikat Jibril merupa sebagai manusia, malaikat Jibril datang bentuk seorang sahabat, seolah-olah seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi Nabi mengutuskan Dihyah Kalbi untuk hantar surat kepada Herakl ataupun Hercules, maharaja Rom. Okay, kita lihat matan cerita ini. Akhraj al-Bazzar an Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu annahu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kitabin ila Qaisar faqadimtu alaihi fa'ataytuhu al-kitab wa 'indahu ibnu akhin lahu ahmar azraq sabtu ar-ra'si falamma qara'a al-kitab kana fihi min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl صاحب الروم قال فنخر ابن أخيه نخرة قال لا يقرأ هذا اليوم فقال له قيصر لما قال إنه بدأ بنفسه وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم فقال قيصر لا تقرأنه فلما قرأ الكتاب وخرجوا من عنده أدخلني عليه وأرسل إلى أسقفي وهو صاحب أمرهم وأخبره وأقرأه الكتاب فقال له أسقف هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى عليه الصلاة والسلام قال له قيصر كيف تأمرني قال له الأسقف
amma ana famusaddiqu wa mutabbi'uhu amma ana famusaddiqu wa muttabi'uhu faqala lahu Qaisar amma ana in fa'altu dhalika dhahaba mulki thumma kharajna min indih fa arsala Qaisaru ila Abi Sufyan wa huwa yawma idzin indahu qala haddithni an hadha alladhi kharaja bi ardikum ma huwa qala shabun qala fa kayfa hasabuhu fikum qala huwa fi hasabin minna la yafdulu alayhi ahadun qala hadhihi ayatun nubuwah qala kayfa sidquhu qala ma kadhaba qattu qala hadhihi ayatun nubuwah qala ara'aita man kharaja min ashabikum ilayhi hal yarji'u ilaykum qala la qala hadhihi ayatun nubuwah qala hal yankusu ahyanan idza qatalahu wa fi ashabihi qala qad qatalahu qaumun fahazamahum wa hazamuhu qala hadhihi ayatun nubuwah qala thumma da'ani faqala abligh sahibaka anni a'lamu annahu nabiyyun walakin la atruku mulki qala wa amal uskuf fa innahu kanu yajtami'una ilayhi fi kulli ahadin fayakhruju ilayhim wa yuhaddithuhum wa yudhakkiruhum falamma kana yawmul ahad lam yakhruj ilayhim wa qa'ada ila yawmil ahad al-akhar fakuntu adkhulu ilayhi fayukallimuni wa yas'aluni falamma jaa ahadul akhar intadharuhu liyakhruja ilayhim falam yakhruj ilayhim wa'talla alayhim bil maradi wa fa'ala dhalika miraran wa ba'athu ilayhi la takhrujanna ilayna aw lanadkhulanna alayka fanaqtuluka fa inna qad ankarnaka منذ قدم هذا العربي قال الأسقف خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأني قد آمنت به وصدقته واتبعته وأنهم قد أنكروا علي ذلك فبلغه ما ترى ثم خرج إليهم فقتلوه فذكر حديث قال هيثمي وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى وهو ضعيف انتهى. Satu kisah, satu riwayat kan yang diriwayatkan oleh Dihyah Kalbi kan, dia kata Nabi SAW mengutuskan aku membawa kitab, surat lah, kitab ni surat, surat kepada Qaisar, gelaran dia. Qaisar tu Maharaja Rom, gelaran, nama dia nama lain. Macam Najasyi gelaran bagi Maharaja Habsyah. Kaisar gelaran bagi Raja Farsi. Jadi Qaisar ni nama dia Hiraqal kan. Jadi kata Dihyah Kalbi, aku pun datang, aku bagi surat tu kan. Aku bagi surat pada anak saudara dia kan. Anak saudara dia ni kan, yang berkulit merah kan. Orang Rom ni sama orang Eropah lah sekarang ni kan, keturunan tu lah. Maknanya mata biru kan, rambut lurus. Jadi bukan raja tu ambil, anak saudara dia ambil. Jadi bila dia baca kitab, dia tengok permulaan isi kitab, atas tu dia tulis min Muhammadin Rasulillah kan, ila Hiraqal sahibir Rum. Bila dia tengok macam ni, maka dia pun tunjukkan dia tak setuju lah. Dia ke fanakhara ibnu akhihi. Nakhara maknanya kalau keluar orang tak setuju, dia keluar dia bernafas, dia keluar suara tu daripada hidung dia kan. Ini tanda dia tak setuju kan, dia sebut macam tu. Jadi dia kata la yuqra hadzal yaum, kitab ni, surat ni tak payah baca. Jadi raja dengar, Maharaja Qaisar kata kenapa kan, lima, dia kata dia kata kalau surat ni, cara tulis surat ni tak betul, dia kata tak ikut mereka punya prosedur kan. Mereka punya kena sebut Maharaja dan tulis nama raja dulu kat mula-mula sekali. Sebab surat Nabi SAW dia tulis min Muhammadin kan, daripada Muhammad Rasulullah kepada tuan punya Rom. Dia tulis sahib, dia tak tulis Malik. Malik ni raja, kalau sahib ni tuan punya lah kita kata, tuan punya, pemilik tuan punya Rom. Dia tak sebut raja, tak sebut Maharaja kan. Jadi
anak saudara dia ni rasa tak payah baca, tapi raja kata, Kaisar kata baca juga, kan? Maka bila dibaca kitab tu, kan, jadi semua habis baca kitab. Tentang kitab tu ada dalam riwayat lain lah. Kitab apa tu? Bukan kitab lah, surat lah. Surat tu adalah isi kandungan dia. Tapi hak kita tu, kita biasa dengar aslim taslam, kan? Dakwah Nabi, masuklah kamu Islam, kamu selamat, kan? Antara isinya. Tapi dalam riwayat lain ada disebut detail. Dalam kisah ni tak disebut lagi. Kita akan baca riwayat lain. Jadi bila dibaca kitab tu, mereka pun dengar semua. Bila mereka semua dengar, kan, orang pembesar-pembesar dekat itu, mereka pun keluarlah daripada bilik raja tu, kan. Dan maka aku pun, dia kata, aku pun masuklah, kan. Aku masuk jumpa raja tu, aku ada kat situ. Lepas tu raja tu hantar utusan suruh panggil dia punya uskufu. Uskuf ni ialah orang alim daripada ulama orang Kristian, ulama Nasrani, padri lah, kan, ulama mereka, ketua padri lah, kalau ketua gereja, kan, uskuf. Jadi mereka pun beritahulah pada uskuf itu isi surat, dan baca juga pada uskuf, panggil ketua gereja tu, kan. Maka ketua gereja tu bila baca surat ini, kan, apa reaksi dia, kan? Reaksi dia ialah kata, hadzal ladzi kunna nantaziru. Inilah yang kami duk tunggu-tunggu, dia kata. Ketua gereja itu, padri besar itu, kan. Inilah yang kami tunggu. Kunna nantaziru wa basyarna bihi Isa alaihi salatu wassalam. Inilah yang diberi khabar gembira oleh Nabi Isa alaihi salam. Kata ketua padri uskuf itu. Maka Kaisar, raja kata kepada padri, ketua padri, kaifa ta'muruni, bagaimana kamu suruh aku buat apa? Macam mana ni? Apa situasi kita? Surat dah sampai, dakwah kita supaya masuk terima Islam daripada Nabi, orang yang mengaku sebagai Nabi, kan. Maka uskuf kata, ketua gereja ataupun ketua padri kata, ama ana fa musaddiquhu wa muttabi'u. Aku membenarkannya. Aku akan membenarkannya dan aku akan ikut dia. Mana dia terima terus. Maka Kaisar kata, adapun aku, kalau aku buat macam tu, maka zahaba mulki, kerajaan aku hilang habis. Aku tak jadi maharaja Rom kalau aku ikut, kuasa aku hilang. Tengok ni, kan, yang menghalang manusia beriman ialah keduniaan, kedudukan. Kalau beriman, mungkin kita dapat kedudukan yang tentu. Jadi itulah penghalang dia. Dunia itu semua, hubul jah, dunia, hubul cinta jawatan, hubul riyasah, cinta pada jawatan kedudukan, kekuasaan, hubul mal, cinta pada harta, menghalang tu beriman. Hubul dunia, kan, cinta pada dunia, semua selain cinta pada selain pada Allah, itulah penyebab yang menghalang manusia tidak beriman. Ini berlaku, kan. Jadi walaupun dia nampak kebenaran, yang membenarkan itu ketua padri yang besar, yang ada kuasa, yang ada pengaruh yang besar dalam masyarakat Rom pada masa itu. Jadi Maharaja Herakal ni ataupun Kaisar ini, dia kata, aku kalau beriman, habis kerajaan aku, hilang. Kemudian kata Diyah Kalbi, kami pun keluarlah daripada di sisi raja untuk majlis lain. Maka raja memanggil Abu Sufyan. Abu Sufyan pada ketika itu berada di Rom. Rom ni kita belah-belah Syam zaman dahulu lah, termasuk Jordan, Syria, Palestin, apa semua di Syam, semua ke atas tu, Empire Rom, kan. Jadi pada masa itu Abu Sufyan berniaga di sana. Dia dapat tahu juga Abu Sufyan di sana, maka dia hantar utusan suruh panggil Abu Sufyan menghadap Raja Rom, Herakal tu.
Maka Abu Sufyan pun datang. Dia kata, hadis ni an hadzal ladzi kharaja bi ardikum ma huwa. Cerita pada aku. Macam mana seorang yang muncul di bumi kamu ini, apa, siapa orang ni? Kan? Dia kata Abu Sufyan masa dia bercakap benar. Dia ada peluang tu, tapi dia bercakap benar pada masa. Dia kata syabul, seorang muda, kan? Orang pemuda kata. Jadi raja tanya, bagaimana keturunannya? Kaifa hasabuhu fikum? Bagaimana dia punya hasab dia? Nasab keturunan dia. Abu Sufyan kata, huwa fi hasabin minna la yafdalu alaihi ahad. Dia berada dalam keturunan yang baik, tak ada yang lebih mulia daripada keturunan beliau tu. Kan? Keturunan Nabi, Allah Taala pilih Nabi ni daripada keturunan, jaga keturunan nasab tu, kan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nasab dia sampai pada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam lah akhir sekali, kan? Jadi keturunan yang mulia semua. Dia tak ada yang lebih mulia daripada keturunan beliau. Itu tanya. Maka Kaisar sendiri jawab, hadhihi ayatun nubuwah. Ini adalah tanda-tanda kenabian. Sebab tahu dah, Herakal ni ataupun Kaisar ini, dia beriman pada Nabi terdahulu, Nabi Isa. Dia tahulah nasab dia Nabi Isa, keturunan macam mana. Kalau nak belah Maryam alaihissalam tu. Dia tanya lagi soalan, kaifa sidquhu? Bagaimana dia punya kebenaran dia, cakap dia benar. Dia kata ma kadzaba qattu. Abu Sufyan jawab, orang ni dia tak pernah sekali-kali bercakap bohong. Maka kata Kaisar lagi, ini juga tanda-tanda kenabian. Dia tahu. Sebab penasihat dia, orang yang dekat dia ialah uskuf, padri yang besar, kan? Dia memang dapat maklumat tu. Qala ara'aita, kamu apa pendapat kamu? Dia tanya soalan pada Abu Sufyan. Orang yang di kalangan kamu, orang yang maknanya musyrikin lah, yang keluar daripada golongan kamu, masuk pada agama dia, adakah dia kembali balik? Ada dia murtad balik? Kan awal-awal Islam ni tak ada murtad. Di Mekah ni dia tak ada murtad. Di Mekah ni sebab mujahadah masuk Islam pun mesti memang diuji sungguh-sungguh. Jadi orang yang tak sungguh-sungguh, dia tak akan masuk Islam di Mekah. Di Madinah lain. Di Madinah dia timbul munafik sebab Islam dah kuat, orang berpura-pura, kan? Jadi mungkin di Mekah mana tak ada masuk Islam, memang mau betul-betul Islam. Sebab dia kena buat pilihan, kan? Dia akan disiksa, dia akan dihalau, dia akan diboikot, kan? Jadi orang yang betul-betul masuk Islam. Jadi Abu Sufyan kata, orang yang masuk Islam, maknanya keluar pada kalangan kami, masuk pada golongan mereka ni, masuk Islam, tidak akan kembali murtad. Jadi apa, dia tanya ada tak orang murtad? Tak ada, Abu Sufyan kata. Maka Kaisar kata, hadhihi ayatun nubuwah. Ini pun tanda kenabian. Maka ditanya lagi, adakah dia, kan, mengukiri janji kalau dia berperang, macam mana keadaan peperangan itu? Maka Abu Sufyan menjawab, dia memerangi kaum, kadang-kadang dia memenangi peperangan, kadang-kadang dia kaum mengalahkan dia. Maka jawab Kaisar, ini juga tanda kenabian. Hadhihi ayatun nubuwah, tanda kenabian juga. Kemudian habis soalan. Hak riwayat ni habis soalan kat situ. Summa da'ani, kemudian raja tu panggil aku, kata Dihyah Kalbi, kata sahabi ni. Dia kata, apa dia kata? Dia panggil aku, dia kata, ablig sahibaka anni a'lamu annahu nabiyyun. Sampaikan kepada kawan kamu, mana pada Nabi Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam, bahawa aku mengetahui bahawa dia nabiyyun, nabi, seorang nabi. Aku tahu. Ni tanda kenabian ni. Jadi Kaisar, Herakal, Hercules pada masa dia tahu ini nabi. Lakin la atruku mulki. Tapi itulah, dia kata, aku tak boleh tinggal kerajaan aku. Maknanya ni penghalang dia, kan? Penghalang kekuasaan, kedudukan dia tu. Dia tak beriman. Jadi ada pun uskuf itu, ketua gereja ataupun padri itu, jadi ketua padri ni keadaan dia bila tahu berita ni, dapat surat, dia pun baca surat, dia tengok semua. Jadi keadaan di istana kawasan Maharaja Rom tu, mereka ni berhimpun pada Yahud, kan? Orang Kristian dia mau
dia berkumpul dengan kita orang Islam berhimpun hari Jumaat kan, sembahyang Jumaat. Kemudian orang Islam, orang Kristian pada masa tu dia buat perhimpunan mingguan hari Ahad. Jadi ketua padri itu akan keluar jumpa orang ramai, bercakap, memberi tazkirah, memberi peringatan. Lepas itu bila sampai surat ni, sampai Dihyah Kalbi bawa surat di dakwah pada Islam, maka hari Ahad yang sepatutnya yang keluar muncul di hadapan orang ramai, dia tak keluar ya, tak keluar hari itu. Sampai minggu selepasnya, Ahad selepasnya tak keluar juga, tak jumpa manusia, tak jumpa orang ramai, tidak bagi tazkirah macam biasa kan. Jadi Dihyah Kalbi kata, tengah-tengah tu masa dia tak keluar, makna aku ada peluang duduk sana, aku sentiasa pergi jumpa dengan dia, bercakap sembang dengan padri. Mungkin dia tanya lebih kan, dia tanya mungkin tu ni, sebab dia nak tahqiq, dia nak kepastian lagi kan. Jadi tengah-tengah tu dia kata aku selalu berjumpa, bercakap-cakap dengan dia. Bila datang hari Ahad yang seterusnya kan, berapa kali Ahad dah 3 kali dah kan, orang nak tunggu-tunggu macam biasa nak dengar dia punya tazkirah. Dia datang pada majlis orang ramai dan memberi nasihat-nasihat sebagainya kan. Dia pun tak keluar juga, dan dia buat alasan dia sakit kan, dia buat alasan dia sakit, tak boleh. Maka dia buat beberapa kali lah kan. Jadi orang ramai jadi macam tekanan kan, marah. Wa ba'asu ilahi, dia kata orang ramai pada tu, pengaruh orang ramai ni kan, dia kata, mereka kata kamu kena keluar jumpa kami, kalau tidak kami akan masuk ke tempat kamu, kami akan bunuh kamu. Tengok tu orang bukan Islam, orang yang kedudukan ketua padri pun tak secocok dengan pendapat mereka, mereka sanggup bunuh. Dah berlaku zaman dulu lah kan, apalagi kalau orang yang lawan dengan mereka, sama-sama mereka sanggup bunuh. Ni alim ulama, alim yang besar, ketua gereja, ketua padri, penasihat raja yang besar pun diancam akan dibunuh. Ia tak pelik lah mereka membunuh orang yang membunuh nabi-nabi, membunuh orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kan itu adat kan mereka, orang tidak beriman di kalangan ahli kitab. Okey, jadi mereka ugut, mereka kata kami akan bunuh kamu kalau kamu tidak keluar. Fa inna qad ankarnaka, kami rasa kamu ni pelik dah kan, kamu berubah dah semenjak datang orang Arab ni. Dia isyarat pada sahabat ni, sahabat rombongan Dihyah Kalbi datang, kamu berubah dah. Dulu kamu biasa datang jumpa orang ramai, bagi tazkirah sebagainya. Uskuf kata kepada Dihyah Kalbi, dia kata ambillah surat ini dan bawalah pergi kepada sahabat kamu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqra alaihi salam, sampaikanlah salam pada beliau dan beritahulah pada dia, wa akhbirhu anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Beritahu dia aku dah mengucap syahadat, kata ketua padri itu pada sahabat tu. Dia ni mungkin tertutuplah dalam bilik dia kan. Wa anni qad amantu bihi, aku beriman dengannya, wa saddaqtuhu, aku membenarkannya, wattaba'tuhu, aku akan ikut dia. Wa annahum qad ankaru alayya, mereka ni kawan-kawan aku ni, mana pengikut yang nak ancam bunuh orang ramai ni, mereka mengingkari aku, mereka tak akan ikut aku kalau aku beriman, mereka tidak akan beriman. Faballighu ma tara, sampaikanlah kepada Nabi itu apa yang kamu lihat ini kan. Kemudian dia pun keluar, dah orang tahu dia Islam, dia pun keluar jumpa orang ramai, maka faqataluhu, mereka bunuh ketua gereja ini, uskuf itu. Itu satu cerita kan. Riwayat yang lain dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Dalail Nubuwah. Dia kata Hirakal kata kepada Dihyah Kalbi. Hirakal ni raja, nama raja Rom.
Gelaran dia Kaisar Rom. Kan? Nama dia Herakl, Hercules. Jadi dia kata, waihaka ini wallahi, kata celakalah kamu. Mana waihaka bukanlah doa kecelakaan, gaya percakapan mereka. Sesungguhnya dia kata, wallah, demi Allah, dia kata, la'alamu anna sahibaka nabiyyun, aku tahu bahawa sahabat kamu tu yang hantar surat ini ialah nabi. Dia kata kepada Dihyah Kalbi, nabiyyun mursalun wa annahu lalladhi kunna nantadhiru, itulah dialah kami duk tunggu-tunggu selama ni. Wa najihu fi kitabina, kami dapati ada tertulis dalam kitab kami. Ya, kan dalam Quran disebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Ahli kitab ni, Yahudi Nasara, mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mana mereka mengenali anak mereka sendiri. Ataupun disebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke 157, kan? Yang ni saya baca ni, mana ayat ni ada sebut dalam Quran. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, ila akhir ayat. Sampai akhir ayat ni panjanglah sikit. Jadi nak ambil sini perkataan yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, mereka mendapati Nabi itu ditulis, maktub, ditulis di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi Injil hak sebenar, kitab Taurat sebenar ada ditulis nama Nabi. Hak sebenar lah, hak asal. Hak sekarang dah banyak pengubah suaian. Allah sebut mengubah suaian tu bukan kita tuduh. Allah yang sebut mereka menukar-nukar kalimah, mereka tutup, kan? Mereka menyembunyikan kebenaran. Jadi kita kena beriman dengan Quran. Quran kata ada nama dia tulis. Kalau orang Kristian bawa Bible ke, bawa Taurat, kata ada pun tak ni, kita jangan percaya mereka, kita percaya Quran. Kita benarkan Allah Ta'ala, sebab tu mereka tulis. Ya, kita nak benar. Kita baca Quran, kita sebut sadaqallahul azim, kita membenarkan ayat Quran. Allah kata macam tu. Allah kata Nabi ni tu tulis dalam kitab Taurat dan Injil. Walaupun kita nampak Taurat dan Injil sekarang tak ada pun nama Nabi. Jadi adakah? Takkan Quran tak betul? Tak, Allah kan kita beriman dengan Quran, jadi kita kena membenarkan. Hak dia bawa orang kita ikut. Dia punya cerita daripada dia ubah suai banyak. Kan, ubah dengan tangan sini alim ulama. Baik. Jadi selepas itu dia kata, Herakl, dia kata kepada Dihyah Kalbi, aku tahu sahabat kamu tu seorang nabi yang diutuskan. Kami tunggu dia. Kan? Kami sedang tunggu, dan najidhu fi kitabina, kami dapati ada nama dia tertulis, nama dan sifat. Tetapi dia kata macam ni, apa perkataan dia? Walakini akhafu ar-Roma ala nafsi, aku takut hilang kerajaan Rom, hilang daripada aku. Kan? Bila aku beriman, mungkin orang tak akan jadi aku raja, aku jadi ini, macam yang biasalah, takut. Dia kadang ada cinta, kerana dia hubur riyasah, cinta pada kekuasaan, menghalang manusia beriman juga. Walaula zalika lattaba'tu, kalau tidak aku takut hilang kerajaan ni, aku ikut dia dah. Ya, dia kata. Maka dia pun kata, Herakl ni, dia kata, fadhab ila dhaghatiral usqufi. Usqufi. Kamu pergi kepada Daghatir. Daghatir nama orang lah. Seorang uskuf, mana padri besar. Macam riwayat jadi mungkin kedua padri semua sekali lah. Jadi fadhkur lahu amra, sebut pada dia, kamu buat surat ni, jumpa padri, bincang ni macam mana, cerita pada dia apa yang berlaku, apa perintah kawan kamu, sahabat kami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kata, Herakl kata padri ni Daghatir nama dia ni ialah a'zam fir Rum, a'zam, orang paling besar, lebih besar pada aku dari segi pengaruh perkataan dia tu. Walaupun dia bukan raja, kan, dia penasihat, mungkin dia penasihat raja sebab dia padri besar, tapi pengaruh dia lebih besar pada aku, mungkin orang boleh dengar cakap dia, kan ulama di kalangan mereka. Faja'ahu Dihyatu fa akhbarahu, Dihyah Kalbi pun pergilah jumpa
Daghatir ini. Faqala lahu, maka Daghatir uskup ni, padri besar ni, ketua padri, dia kata, sahibuka wallahi, dia kata sahabat kamu ni itu Nabi Muhammad, dia kata wallahi demi Allah, nabiyyun mursalun, nabi yang diutuskan, na'rifuhu bi sifatihi wa wasmihi, kami kenal itu dengan sifat dan nama dia. Sifat Nabi ditulis dah dalam kitab Taurat. Nama dia Muhammad yang terpuji, ataupun Ahmad yang dipuji, Ahmad yang terpuji, Ahmad ataupun Muhammad. Diterjemah pada bahasa lain, ada dia sebut sebagai ada dalam bahasa mereka. Kalau tukar pada bahasa mereka tu maksudnya yang dipuji juga, maksud dia tu yang terpuji, yang dipuji. Jadi nama Nabi pun ditulis, kan? Kemudian summa dakhala, maka dia pun masuk bilik dia, ditukar pakaian padri ni, ketua padri, ditukar pakaian, dia pun pakai pakaian putih, maka dia pun keluar kepada rakyat jelata dah, Maharaja Rom. Jadi diringkaskan dalam riwayat ni, tak cerita apa yang baru, tapi maksudnya dah depan Dihyah Kalbi tu dia dah beriman, dan orang tahu dia beriman. Dan riwayat yang pertama tadi dia dah ucap kalimah syahadah. Jadi orang marah, dia mengucapkan fasyahida syahadatul haq, dia mengucapkan syahadah di depan orang ramai, orang Kristian semua. Dia ketua Badri yang besar. Maka fawasabu alaihi, maka peterkam bunuh dia, faqataluhu, bunuh dia habis riwayat dia, ya. Okey, satu lagi riwayat akhir. Ini satu riwayat lain pula daripada Sa'id Abi Rashid, perawi hadis ni. Dia kata, aku melihat At-Tanukhi. Tanukhi ni ialah satu kabilah lah, nisbah pada Tanuh, satu kabilah. Jadi dalam kabilah itu ada utusan Raja Herakl ataupun Kaisar Rom ni yang diutuskan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila Nabi hantar Dihyah Kalbi bawa surat, dia pun tulis surat, Maharaja tulis surat, dihantar utusan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi utusan dia itu, kata perawi ni, aku jumpa utusan tu di mana? Di Hims. Homs bahasa sekarang Hims, kan? Hims ni Suria, Syria. Hims, kan? Di tempat itu. Dan dia adalah jiran aku, kata perawi ni. Orang ni jiran aku, tapi dah tua dah, syaikhan kabiran, qad balau fana. Dia kata nak mati dah lah, memang uzur sangat dah, orang tua, kan? Jadi jumpa orang ni. Jadi aku pun tanya, kata perawi ni, aku tanya, boleh tak beritahu aku cerita tentang surat yang Herakl ni tulis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan surat Rasulullah kepada Herakl, kamu boleh cerita tak? Ya. Maka dia kata bala, bahkan tak apa, dia akan cerita. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Tabuk. Jadi hak ni, cerita ni, tulis surat kepada Herakl ni berdasarkan himpunan riwayat. Jadi ulama berpendapat dua kali. Pertama selepas perjanjian Hudaybiyah pertama, kan? Kita baca tadi. Yang kedua ialah semasa pergi Nabi Tabuk, Ghazwah Tabuk, perangan Tabuk, ya. Sebab hak cerita yang kita akan baca ni, kisah ni ialah masa peperangan Tabuk. Jadi ulama buat kesimpulan, kita ambil 2-3 riwayat, dua kali Nabi tulis surat, ya. Mula-mula tulis sekali lagi, sampai di Tabuk tulis surat pula. Sebab Tabuk ni tahun, tersilap tahun ke-10 Hijrah, kan? Jadi ada jarak masa 3-4 tahun dengan surat yang pertama. Jadi kata orang ni, seorang daripada kabilah Tanukhi ni, dia kata Nabi sampai di Tabuk, maka Nabi mengutuskan Dihyah Kalbi, sahabi tadi, kepada Herakl, Maharaja Rom, kan? Bila sampai surat itu, maka Maharaja Rom panggil dia punya padri-padri, ya, ketua padri dan segala padri, dipanggil Batariqah,
kan. Batariqah ni ialah orang yang pakar-pakar peperangan lah, panglima, komander peperangan. Dipanggil padri, dipanggil padri, himpunkan semua. Bila sampai surat Nabi ni, pada masa tu Nabi di Tabuk, peperangan masa Ghazwah Tabuk. Jadi dia tutup bilik semua. Masa tu semua padri yang ada kat situ dan semua komander tentera, pakar-pakar peperangan dan kerajaan Rom ada kat situ. Maka dia kata, telah datang pada kami seorang Arab ni, orang lelaki ni, kamu pun lihat. Maka dia telah hantar satu surat pada aku, seru aku pada 3 perkara. Surat tu pertama pada yad'uni ila an attabi'ahu ala din. Pertama surat tu kata, aku dapat surat ni, orang ni bawa ni daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dia kata, surat tu dia bagi pilihan pertama ialah ikut agamanya, masuk Islam, pilihan pertama. Yang kedua, au nu'tiyahu ma lana min ala ardina wal ardu arduna, atau kita kena beri jizyah lah, kita kena beri sebahagian pada hasil bumi kita. Bumi itu milik kita, tapi kita bagi hasil kepada mereka, bayar jizyah. Pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, au nulqiya ilaihi al-harb, ataupun kita berperang. Surat tu, isi surat tu, dia kata, patut Hirakal, dia kata, wallahi laqad araftum, kamu tahu bahawa apa yang kamu baca daripada kitab-kitab terdahulu tu, kan, bahawa orang ini dia akan ambil apa yang di bawah kaki ku, ambil tanah ini. Depa nampak, depa dapat gambaran dah seorang nabi dia akan, kekuasaan dia, makna kerajaan Rom akan hancur, akan apa, tumbang. Ya, dalam Quran ada kan surah Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Satu ketika Rom akan dikalahkan oleh Farisi lah. Lepas tu akhir sekali, maknanya Nabi kata akhir-akhir sekali sahabat akan ambil harta-harta khazanah Rom dan Farsi. Kan Nabi sebut dalam hadis lain lah. Jadi mereka dapat dah gambaran ini. Dia kata satu Nabi ni akan ambil tanah ini, dia kata, kerajaan kita. Fahalumah natamalah, kita ikut Nabi ni, kan, kita ikut agamanya, kita bagi jizyah, ataupun kita bagi jizyah, kan, kita, dia kata au nu'tihi ma lana 'alal ardina. Maka ramai-ramai berkumpul tu, padri, komander tentera semua ingkar, marah sangat dengan orang yang mendengung suara keluar ke hidung, marah sampai mereka hempas mereka punya topi mereka pakai lah, satu pakaian kan kat atas kepala ni kan, kita kopiah kan, orang dia ada pakaian mereka sendiri, nak hempas, nak marah tak mau, kan. Jadi mereka kata, tad'una ila an nadhara nasraniyah, kamu mengajak kami, dia kata kepada Kaisar Hirakal, dia kata kamu mengajak kami untuk meninggalkan Nasrani dan menjadi hamba kepada Arab, orang pada pasir, kan, yang datang daripada Hijaz. Dia hina sikit, kan, nak jadi hamba pada orang ni, orang Arab ni, kan, orang desa, orang kampung, seolah tu Arab. Jadi falamma dhanna, maka Kaisar ni bila sangka mereka ni tak akan ikut rupanya, kan, jadi kalau mereka keluar, mereka akan, maknanya mereka tak akan ikut Hirakal dah nampak mereka tak mau ikut. Maka dia kata macam ni, dia pun tukar fikiran. Mula-mula dia bersungguh-sungguh nak ikut, bila ramai semua tak ikut, padri pun tak ikut, ramai komander tetap tak mau ikut ni kan, pendirian dia. Maka dia kata, innama qultu zalika lakum, sebenarnya aku nak uji kamu je, tengok macam mana kamu, keteguhan kamu terhadap agama kamu. Dia pusing, ya. Sebenarnya aku nak tahu je, bukan nak masuk sungguh. Soalan macam tu dia kata. Kemudian dia pun panggil seorang lelaki daripada Arab kabilah Tujib, orang Kristian lah, kan. Dia kata
bawakan padaku satu lelaki yang kuat ingatan, yang boleh bercakap Arab. Aku nak hantar utusan orang ini kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jawab dia punya surat yang dia hantar padaku, kan. Maka aku pun datang. Dia tu orang tua tu, kan. Sebab cerita ni cerita orang tua tu dah, yang dia jadi utusan Herakal. Maka datang padaku, maka dia pun memberi surat. Herakal memberi surat padaku, kan. Dia kata bawa surat ni kepada lelaki itu, kan. Tapi dia bagi panduan, bila kamu dengar dia, bila sampai surat ni pada dia, kamu jumpa Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam, kamu jumpa Nabi Muhammad, kamu bawa surat ni, lepas tu kamu perhati 3 benda. Awal-awal lagi Herakal pesan, kamu perhati 3 benda. Pertama, ada tak dia sebut tentang surat yang dihantar padaku? Ada tak dalam percakapan dia, kan, bila kamu cakap nanti kamu jumpa dia, dia ada dia sebut surat yang dia utus dihantar padaku. Pertama. Dan kamu lihat, bila dia baca surat aku, ada dia sebut tentang perkataan malam, al-lail. Ada dia sebut kata malam. Dan kamu lihatlah di belakang dia ni, tubuh jasad tu, ada sesuatu tak yang meragukan kamu. Dia tak sebut apa. 3 perkara ni kamu perhati betul-betul. Dia tanya kepada orang tua ni, bila kamu jumpa Nabi Muhammad SAW. Maka orang tua ni, kan, orang Tanuhi ni, di riwayat ni dia cerita kepada Sa'id bin Abi Rashid lah, kan. Dia sendirilah, sebab dia utusan. Maka dia pun ataupun pergi bawa surat ni, sampai ke Tabuk. Masa tu Nabi berada di Tabuk, peperangan Tabuk, kan. Nabi berada di kalangan sahabat, kan, di sisi tempat yang ada air lah, wadi, kan. Maka kata dia kata, mana aina sahibukum, mana dia punya tuan punya kamu, sahabat kamu tu. Qila ha huwa hadha, itu tu. Dia nak tanya Nabi di mana, kan, Muhammad SAW di mana. Maka aku jumpa dia, aku pun duduk di depan dia, kan. Aku pun bagi kitab ni, surat daripada Herakal pada dia. Maka dia letak di atas ribaan dia. Maka Nabi tanya dia, tengok Nabi macam mana Nabi, mimman anta, dia kata, kamu ni golongan mana, siapakah kamu, keturunan kamu? Dia kata, ana ahadu Tanuh, aku salah seorang Tanuh, kan. Tanuh ni satu kabilah di Yaman lah, kan. Asal dia kat situ, tapi duduk di Hims, di Syria lah, kan. Jadi dia kata, adakah kamu mau masuk agama milah Ibrahim? Nabi dakwah dia dulu. Nabi dakwah dia supaya masuk agama milah Ibrahim, mana agama Islam. Nabi kata, hal laka fi hanifiyah millati abikum, milah datuk nenek moyang kamu Ibrahim, kamu nak tak masuk agama tu? Apa dia jawab? Orang ni jawab, dia kata, ini rasulukum, aku ni utusan kaum saja, kan. Aku ni di atas agama kaum aku tidak akan kembali, sehingga aku tidak akan rujuk, mana aku tidak akan tukar agama sehingga aku sampai balik pada mereka. Aku tak akan tukar apa punya kaum aku punya agama, aku tak akan tukar. Mana dia enggan masuk Islam. Maka Nabi pun sebut ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Ayat ni, ayat yang sama ni turun pada Nabi SAW tidak dapat beri hidayah pada Abu Talib, kan. Nabi baca ayat ni balik. Nabi nak dia masuk Islam, tapi macam mana dia tak nak. Jadi soalan Nabi baca ayat ni, bahawa hidayah hakikatnya daripada Allah. Kita ni usaha saja, dakwah kita buat, tapi hidayah daripada Allah, kan. Bukan hidayah di tangan kita. Orang kita sayang pun kita tak bagi hidayah, kan. Ayat ni maksud kamu tidak beri hidayah pada sesiapa yang kamu kasihi, tapi Allah bagi hidayah petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Ya akha Tanuh, dia kata,
wahai saudara Tanuh, dia kata aku ini katabtu bi kitabi ila Najasyi. Dia kata aku, dia cakap pada utusan Herakal, dia kata aku tulis surat pada Raja Najasyi, dia telah mengoyakkan surat itu, maka Allah koyakkan, hancurkan kerajaan beliau. Hak ni Najasyi mana? Najasyi yang lain, yang bukan yang Nabi semayang, yang bukan yang beriman pada Nabi. Kan Najasyi gelaran bagi Raja Habsyah. Adalah salah satunya. Jadi ulama tengok kenapa bila Nabi tulis surat ni ada Najasyi yang koyakkan kita. Sebab dalam riwayat lain ada yang Najasyi yang beriman, Raja Habsyah yang beriman. Jadi hak ni hak lain, raja yang lain, yang bukan Nabi solat gaib pada dia, yang bukan beriman. Jadi dia kata aku telah tulis surat kepada tuan kamu ataupun kawan kamu. Mana aku tulis surat pada raja kamu lah, Raja Rom, Herakal. Dia telah simpan surat ini, dia tidak buat apa-apa, dia tidak koyakkan. Jadi dia akan kekal kerajaan dia selagi mana maknanya dia dalam kebaikan ni, maknanya dia Allah Taala tak hancurkan kerajaan dia, sebab dia tak koyakkan. Mana dia ada ihtiram, ada juga jaga, kan, walaupun tak beriman. Jadi aku kata, utusan yang kata inilah, dia pun teringat. Kaisar pesan dia, ada tak dia sebut pasal surat yang dia tulis pada aku? Dia pun dia ambil catatan. Oh, dia kata dah 3 perkara yang Herakal suruh dia perhati betul-betul. Dia pun tulis, dia ambil dia punya pedang tu, kulit pedang tu, dia tulis catatan. Oh, Nabi ada sebut satu-satu dah dia dapat, kan. Dia pun tulis di kulit pedang tu, sarung pedang tu lah, supaya tak lupa. Kemudian Nabi pun ambil surat itu, kan, dan Nabi beri pada satu orang belah kiri dia, kan. Sebab Nabi ni ummi, Nabi tak baca. Nabi hak tulis surat tu, Nabi cakap ya, orang lain yang sahabat yang tulis. Jadi hak ni sahabat lain baca, Nabi pun bagilah surat daripada Kaisar, daripada Raja Rom, kan. Jadi orang utusan ni Tanuh ni, dia kata, siapakah man sahibu kitabikum, siapakah penulis surat kamu, dia membacakan surat kamu. Mereka orang ramai belakang Nabi tu kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah anak pada Abu Sufyan. Fa idza fi kitabi fa sahibi fa yad'uni ila jannah. Okey. Jadi dalam kitab ini, seruan ini aku sebut, kan, Nabi sebut, kan, ajak supaya masuk Islam, kamu dapat masuk syurga. Adalah riwayat lain, kamu masuk syurga. Syurga ni lebar dia ialah langit dan bumi, kan. Disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang. Maka Raja Rom tu dia tanya soalan ni. Bila isi surat ni, dia tanya pada Nabi balik, kalau kamu ajak aku kepada syurga yang lebar dia seluas langit dan bumi, kan, jadi syurga tu penuh dalam langit dan bumi, mana neraka? Fa'ainan nar. Maka Nabi jawab, subhanallah, maha suci Allah. Dalam surat Nabi jawab, kan, jawab balik pertanyaan Kaisar tu yang ada dia tulis dalam surat tu. Dia kata Nabi sebut fa'anal lailu idza ja'an nahar. Nabi tanya balik, di manakah malam bila datangnya siang? Jawab ni dulu. Nabi tak jawab, Nabi tanya soalan lain pula. Jadi utusan ni pun perasan, ada dia sebut, kan, Herakal kata ada dia sebut pasal al-lail, kalimah malam. Jadi Nabi tu sebut dah, dua benda dah dia note, dia ambil catatan. Maka dia pun tulis kat kulit pedang dia, oh, Nabi ada sebut pasal malam pula, dia pun tulis. Kemudian selepas selesai membaca surat tu, surat yang Herakal hantar tu, ya, maka Nabi kata kepada dia, pada utusan, dia kata, kamu sebenarnya benar, kamu ni utusan Herakal, Raja Rom. Jadi kamu buatlah, kalau kami menghormati, kan, orang dulu dia berunding ni, utusan dia hormat. Jadi kalaulah kami ada sesuatu, kami akan beri hadiah kepada kamu sebab kamu tetamu,
Tetapi kami pun tak ada juga hadiah, sebab habislah. Kami pun di Tabuk ni, kami bukan duduk di Tabuk, kami di Madinah. Tabuk ni kami musafir juga. Jadi kami tak ada apa nak bagi pada kamu, kepada utusan. Tengok akhlak Nabi, kan? Beri hadiah orang kafir tu, bukan masuk Islam pun, utusan kerajaan Rom, kan? Jadi bila Nabi kata macam ni, sahabat lain dengar, kan? Tak apa, aku nak bagi hadiah pada dia. Maknanya Nabi menyatakan tak ada apa nak bagi hadiah pada dia. Sahabat lain tak apa, sahabat lain ada sesuatu nak bagi hadiah, kan? Maka sahabat lain memberi hadiah satu kain lah, kain dibuat daripada satu nama kain, jenis kain lah, kan, dibuat di Palestin, satu kampung di Nasirah, nama kampung di Palestin lah, mana tempat tu, kain daripada situ. Jadi sahabat ni beri pada dia, pada utusan ni sebagai hadiah, kan? Maka dia, utusan ni tanya, orang ni Tanuh ni tanya, siapa ni pemilik kain ni, pakaian ni? Maka di orang ramai sebutlah Osman. Sayyidina Osman rupanya yang beri hadiah ni, Sayyidina pendermawan Sayyidina Osman. Kemudian Rasulullah SAW kata, siapakah yang akan melayan orang ni? Sebab dia utusan datang daripada Rom, jumpa kita. Makna layan bentuk tempat tidur, makanan, orang yang tetamu, kan? Man yunzil hadar rajul. Jadi ada seorang pemuda daripada Ansar, dia kata, aku akan ambil tanggungjawab aku. Dia datang, aku kasih tempat tidur, makanan pada dia, sebagainya, kan? Jadi kata utusan ni, aku pun berada bersama orang Ansar ni, kan? Jadi bila aku nak pergi daripada majlis berjumpa Nabi tu, nak pergi pada orang Ansar, kan, nak rehat sebagainya, maka Nabi panggil aku. Dia kata, ya akha Tanuh, bahai saudara Tanuh. Jadi aku berpaling, aku melihat, aku berpaling, dan aku berpaling dengan melihat dengan cepat, kan, paling ke belakang tengok dia. Pada masa itu cadar Nabi, atau cadar panggil selempang dia, selendang Nabi jatuh, kan? Maka aku melihat di belakang Nabi itu ada satu bonjol, bentuklah khatam antara dua belikat ni, belakang kat sini. Itulah macam dia kata, dalam hadis kata macam telur burung merpati. Tak tahu macam mana telur, tapi ada tanda. Itu dia panggil khatam, alamat kenabian. Ini disebut dalam Syama'il Muhammadiyah ataupun Syama'il Tirmizi, yang disebut ada belakang Nabi ada. Jadi dia nampak. Jadi dia teringat pesan Hirakal. Kalau perhati di belakang dia, ada tak benda yang meragukan kamu? Rupanya ada tanda kenabian di belakang. Maka tiga tu dia perhati semua ada. Maksudnya Hirakal dikenal Nabi satu-satu, alamat. Bayangkan orang bukan Islam, ahli kitab, dia tahu tanda bonjol belakang Nabi, tanda nubuwah, kan? Kalau dalam Quran sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi seperti mereka kenal anak mereka. Jadi mesti kalau anak kita kenal parut kat mana, tanda kat mana badan dia. Betul tak? Sebab lihat daripada kecil. Jadi seolah mereka walaupun tak lihat Nabi, mereka tahu dah, termaktub dalam kitab mereka, Nabi ni macam ni, tanda dia, nama dia, sifat dia macam ni, kan? Jadi itulah kisah beberapa riwayat, 3 riwayat bagaimana dakwah Nabi melalui surat. Tetapi surat itu bukan surat semata-mata, hantar utusan sahabat. Tujuan Nabi supaya mereka masuk Islam, kan? Jadi itulah tugas sebenarnya. Peluang keamanan itu kita sepatutnya menyemarakkan kita punya tugas, menyambung tugas kenabian, tugas dakwah ila Allah, ajak manusia pada Allah. Orang terima itu bukan tugas kita. Nabi sendiri orang tak terima, kan? Nabi dakwah pada orang ni, orang tak terima. Nabi teringat ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha. Jadi panduan kita kena faham sini, bahawa tujuan Nabi diutuskan ialah untuk sebagai rahmat. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat ni bagaimana? Orang masuk Islam, kenal Allah, selamat daripada azab, beriman pada selamat daripada azab selama-lamanya. Yang tujuan bukan nak, Nabi kata bukan nak rampas kerajaan Rom, bukan nak rampas kedudukan mereka, tapi supaya mereka sembah Allah, mereka kenal Allah. Ya, bukan tujuan nak rampas, nak takluk negara tu, nak takluk negara ni, tapi tujuan nubuwah ialah untuk takluk hati manusia, supaya manusia tunduk pada Allah. Bukan nak takluk, nak ambil negara tu, nak ambil negara ni, nak luaskan empayar sebagainya kan, nak luaskan tanah jajahan. Tidak, bukan maksud nubuwah. Nubuwah itu nak ambil, nak takluk hati manusia supaya manusia beriman pada Allah. Wallahu a'lam. Semoga dengan bacaan kisah ini panduan pada kita, pedoman pada kita bagaimana kita dapat menjalankan usaha dakwah seperti mana yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna du'atan ilaika wa ila rasulik. Allahumma ja'alna minal ladzina yujahiduna fi sabilika haqqan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yakhafuna lawmata la'im. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa alih baina qulubihim wansurhum 'ala 'aduwika wa 'aduwwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.